Okay, kita sambung. Kita sampai mana itu? Kad kredit. Kita sambung. Pengurusan kad kredit dan hutang. Apakah yang anda faham tentang kredit dan hutang? Perkataan kredit boleh membawa beberapa maksud. Dalam dunia kewangan, kredit bermaksud satu perjanjian, kontrak antara pembekal, contohnya bank atau institusi kewangan, dengan pengguna. Satu perjanjian lah, yang mana pengguna boleh meminjam wang daripada pembekal untuk sesuatu kegunaan atau pembelian dan bersetuju membayar balik dalam suatu tempoh tertentu. Itulah dia maksud kredit. Itu yang terhasil kad kredit tu. Jadi bank menjual produk hutang. Suruh kita berhutang supaya, tapi dia kenakan syarat. Syarat yang disetujui oleh kedua-dua pihak, iaitu pihak peminjam dan pihak yang meminjam, pengguna. Jadi contoh tempoh yang pihak bank buat ialah, contohnya kalau beli apa-apa barangan harga RM1,000 guna kad kredit contohnya, jadi perlu dibayar balik dalam tempoh 1 bulan. Okey. Kalau tak bayar balik dalam tempoh 1 bulan, apa jadi? Blacklist. Belum blacklist lagi, tidak. Lambat lagi. Tunggu 3 kali kot. Okey. Apa jadi? Maknanya kalau pinjam 1,000, katakan minimum pengguna kena bayar kat bank ialah RM200 setiap bulan. Bulan pertama RM200, bulan kedua RM200. Soalan, apa jadi kalau dia sama ada dia bayar kurang pada 200 untuk setiap bulan. Contohnya dia bayar 180 saja, contohlah. Atau dia tak bayar langsung. Patut dia bayar setiap bulan RM200, cukup jadi RM1,000. Okey, cukup 5 bulan jadi RM1,000 lah balik kan. Terbayar balik lah pada pihak bank. Tapi katakan 1 bulan tu dia short, duit dia tak ada, dia duk joli kot. Joli lebih, dia tak sempat nak bayar hutang bank ni. Jadi dia pun tak bayar, dia skip bayar 200 pada bulan tu. Dia apa jadi? Bank akan, di sinilah bank akan untung. Bank akan kenakan denda. Kenakan denda. Dan denda itu ialah, contohnya 5%. 5% di-charge di atas kelewatan tu. Okey, maksudnya pada bulan berikutnya sepatutnya kamu bayar 200 saja. Tapi campur dengan denda 5% tu, kamu kena bayar RM210. Jadi RM10 itulah yang dinantikan oleh pihak bank untuk ambil balik, untuk untung mereka. Boleh faham tidak? Sebenarnya pihak bank sangat menantikan kamu menunda bayaran atau tak mampu bayar pada tempoh yang ditetapkan, supaya mereka dapat kenakan charge. Charge lewat late payment apa benda tu, charge kelewatan bayar. Jadi mereka dapat balik RM1,000 mereka. Dalam masa yang sama mereka dapat charge tambahan kamu sebab lewat bayar. Itulah trik yang dimainkan sampai ke hari ni. Dan sampai bila-bila. Okey, dekat situlah mereka nantikan untung. Okey, boleh faham? Jadi sebenarnya siapa yang dia yakin dia mampu bayar, sebenarnya kamu boleh pakai kad kredit lah.
Okey, kamu boleh berhutang dengan bank melalui kad kredit. Cumanya kamu mesti pastikan kamu mampu bayar pada dengan dengan nilai dan tempoh yang ditetapkan. Jadi tak dapatlah bank nak kenakan denda. Kalau kamu boleh uruskan begitulah. Jadi boleh pakai kad kredit. Biasanya orang yang selama ini, biasanya orang muda pun, orang tua pun sama juga. Bila pakai kad kredit ni, dia akan pada bulan berikutnya dia akan joli sakan gaji yang dia dapat sampai dia tak mampu nak bayar kad kredit. Maksudnya dia guna lagi kad kredit, dia hutang lagi. Lepas tu bulan berikutnya dia hutang lagi, dia tak bayar lagi pada bulan tu. Jadi dia terus tak membayar setiap bulan. Dalam masa yang sama dia terus guna kad kredit tu. Terus swipe. Jadi apa jadi? Hutang semakin bertambah dan cas setiap bulan pun semakin bertambah. Lebih banyak hutang, lebih banyaklah cas dapat dikenakan. Nampak tak? Jadi itulah permainan duniawi. Cikgu, Ya. kalau sampai kesut kita tak bayar, Kalau apa? sampai lama kita tak bayar jadi Biasanya dalam 3 bulan lah. Notis dikeluarkan. Notis amaran untuk dibawa ke mahkamah lah. Lepas tu kita terus juga tak bayar. Jawapannya mereka akan blacklist kita walaupun tak dapat heret kita ke mahkamah, mereka blacklist. Macam tu lah namanya jadi blacklist kad kredit. ada Dilaporkan, list tak boleh bayar, tak kena bayar. bukan tak kena bayar, tapi ditarik segala urusan Harta kewangan melalui bank. Nak bayar maksudnya bila gaji kita masuk pada bulan berikutnya, gaji tu tak sampai ke akaun kita, depa dah potong dulu. Boleh faham tak? Gaji kita depa yang kontrol. Tu bayar. Okey. Jadi kita dapat gaji 4,000 sebulan contoh. Jadi bila kalau ni kira waris kena sambung bayar kira tak ada. dia dia kad kredit ni masa ambil dia tak pakai mana-mana waris. Jadi maksudnya waris tidak perlu bayar lah. Jadi maksudnya dia tak macam grant hak buat loan bank tu kan, hak besar-besar 100,000, 1 juta perlukan penjamin kan. Yang perlu bayar tu bila ada penjamin lah. Dalam nak buat kad kredit ni, dia tak pakai penjamin. Mungkin sebab dia punya bilangan tak cecah 100,000. Cuma dalam 6,000, 8,000, limit 12,000 macam tu. Jadi maksudnya maksudnya pihak bank memang tak dapat tak dapat minta mana penjamin untuk tolong bayar kad kredit sebab memang dari awal perjanjian tak ada. Tetapi yang pihak bank biasanya dapat buat ialah kalau nak ambil duit pun tak ada kan sebab dah joli habis orang tu. Jadi yang pihak bank boleh buat ialah pergi sekat akaun gaji tu. Akaun gaji. Jadi patut dapat 4,000 untuk dibelanjakan bulan tu. Jadi PP cucuk kad dekat bank, RM0. RM0. Sebab 4,000 ditarik untuk untuk bayar balik kerugian bank tu. Jadi susah lah. Jadi itulah dia blacklist tu. Kemudian blacklist lagi, apa mereka akan buat blacklist, orang yang ada nama blacklist ni bukan sahaja disekat akaun gajinya. Bahkan kalau dia nak pergi naik kapal terbang, pergilah mana-mana luar negara, disekat juga, tak boleh. Jadi tak boleh pergi melancong pun semualah. Kemudian banyak lagi disekatnya. Disekat daripada apa lagi disekat daripada kad kredit mereka akan
dipotong habis segala kad kredit akan Kalau di dia dah ya. kalau dia dah bayar pun tak boleh pakai kat kredit. Kalau dia bayar dah dengan syarat dia pun nak bayar lengkap semua. Kalau 12,000 lah, 12,000 lengkap bayar dulu, baru depa on balik kad kredit ni. Baru boleh pi swipe balik beli baju raya ke apa semua. Kalau tidak, kad kredit ni jadi blacklist Pergi-pergi pergi KFC nak makan KFC pakai kad kredit ni yang dah di blacklist, okey, swipe, nah tertera dekat skrin blacklist. Jadi malu kena gelak ke kena gelak ke orang yang counter Sure. KFC tu. Jadi itu yang berlaku banyak kalau kamu cuba type kat Google, kamu tengok kes-kes blacklist kad kredit ni. Memang sangat sangat banyak terutamanya orang-orang yang masih muda dah blacklist dah awal-awal. Belum sempat nak tua dah kena blacklist sebab enjoy sakan. Okey. Jadi siapa yang tahu dirinya tak pandai kawal nafsu kad kredit lah. Elok jangan pakailah. Okey bahaya. Jadi betul ni memang bahaya, tak kira lelaki tak kira perempuan. Bila pegang kad ni, bahaya kad ni. Jadi hantu. Dia kerja nak pi swipe je. Pi makan swipe. Nak pi beli baju swipe. Dia tak kira lama-lama terkumpul. Jadi tak mampu bayar setiap bulan. Itu pasal kena cas. Okey. Itu bahaya. Atau kalau tak ada gaji pun tak cukup, masa tu pihak bank akan hantar apa-apa ejen dia lah untuk ambil hartanah yang kita ada. Maksudnya tergadai lah kita punya aset harta, rumah ke, kereta ke, untuk bayar balik mereka punya loan. Jadi bahaya lah kan. Banyak terganggu Mana lagi? Okey, tempoh tertentu. Secara ringkas, kredit ialah satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Kamu tahu macam mana mereka nak galakkan rakyat guna kad kredit ni? Kamu tahu ke? Depa buat secara ganjaran, mata ganjaran. Maksudnya siapa swipe RM1,000 akan dapat 1,000 mata. Yang mana mata ganjaran tu nanti boleh tebus dengan apa-apa barang. Kan? Tu depa nak galakkan guna. Depa nak galakkan kita berhutang lah, pendek kata. Kemudian lagi cara depa nak galakkan kita pakai benda ni okey, ialah depa buat bagi mana-mana kedai kalau kita bayar pakai cash, kita kena bayar lebih, contoh. Tapi kalau kita bayar pakai kad kredit, ada potongan. Potongan 2% ke 3% ke. Nampak macam mana mereka seduce kamu atau mempengaruhi kamu. Boleh faham? Okey. Kemudian kalau bayar pakai kedai lain pula, kalau bayar pakai kad kredit, akan dapat macam-macam sagu hati lah daripada bayar cash. Nampak tak macam mana pihak bank dia berpakat dengan kedai-kedai lah. Okay, tak kira kedai apa, supermarket apa, supaya dia nak kita rakyat miliki benda ni benda yang sangat tinggi tarikan nafsunya. Bahaya. Okey.
cikgu pernah kumpul mata apa, ganjaran mata tu lah. Tapi apa kamu tahu? Nampak kamu kena belanjakan RM1,000 untuk dapatkan mata ganjaran. Kamu tahu berapa banyak? Dia RM1 dia bagi satu mata lah. Kalau RM100, 100 mata. Kalau RM1,000, 1,000 mata ganjaran lah dalam bentuk point lah. Tapi kamu tahu RM1,000 tu bernilai apa? Setiap RM1,000 bernilai RM1 saja. Hampir betul. Maknanya nampak ganas RM1,000. Maknanya kita kena, ada orang cikgu tak faham ah. Ada orang dia, wow, baguslah kad ni. Dapat mata ganjaran tu. Lebih baik I guna kad kredit beli benda daripada I bayar secara cash. Bayar secara cash apa pun secago hati tak dapat. Jadi dia baca gitu. Tapi dia tak baca macam ni. Dia tak baca RM1,000 untuk dia dapat RM1 tu, dia kena bagi kat orang RM1,000 dia punya. Boleh faham tak? Untuk dia nak berebut, nak dapat alas RM1 saja, dia usaha buat keluar RM1,000. Habis kalau RM10,000, dapat berapa? Kalau dah belanja RM10,000 duit kita sendiri, bagi ke orang, baru dapat alas RM10. Ya ampun. Sejak tu cikgu dah pasti tak pakai lagi tak pakai lagi. Sekejap Hello. Ya. Okey, sampai mana tadi? Sampai point RM10,000 itu. Ada Okey, ni. Sebagai contoh, ya, point RM10,000 tadi Jadi ideanya kita kena keluarkan RM10,000 sebelum kita dapat RM10 balik. Jadi takkah kelakar macam tu? Ada orang dia buat macam tu. Satu lagi, sama juga, depa buat kad kredit untuk depa nak galakkan, depa buat yang untuk isi minyak tu. Setiap kali pergi isi minyak kan. Jadi kalau banyak pakai kad kredit, jadi akan dapat mata ganjaran. Jadi semua orang pakat berebut lah buat kad pergi cucuk dekat kat stesen minyak tu. Lepas tu dapatkan bukti resit tu. Lepas tu masukkan scan QR code masuk dalam dia punya apps tu. Jadi apa tujuan dia buat itu? Supaya orang sentiasa isi minyak dekat stesen minyak tu. Tak pergi ke stesen minyak lain. Stesen minyak lain pun ada buat kad juga, kad kredit. Tapi kad kredit bank lain pula. Jadi supaya pelanggan tak lari lah ke stesen minyak lain. Cumanya apa? Cumanya yang mereka tak tahu, mereka duk kejap nak kumpul mata tu kan, mata ganjaran. Tapi yang mereka tak tahu, untuk dapat RM1, mereka kena isi minyak yang bernilai RM1,000. RM1,000 baru dapat RM1. Aduh, cikgu pun tak faham. Jadi orang tu pun isilah minyak banyak-banyak. Lepas tu nak cukupkan RM1,000. Pilah bawa pusing, pi jauh-jauh, pi mana-mana, perhabis minyak. Lepas tu main balik, isi balik. Okey, swipe balik.
Sampai cukup RM1,000 dah berkelak daripada gaji poket sendiri. Lepas tu gembira tengok, wah, ada 1,000 mata ganjaran tercatat dalam apps tu yang bernilai hanya RM1. Aduh, jadi tak tahulah. Mana ni? Sebagai contoh, bank menawarkan kemudahan kredit kepada pelanggan dalam bentuk kad kredit. Jika pelanggan atau pemilik kad kredit menggunakan kad kredit tersebut dalam suatu transaksi urus niaga, maka bank akan membayar dahulu kepada penjual dan pelanggan membayar balik kepada bank dalam suatu tempoh tertentu kelak. Okey. Biasanya ini terjadi sebab bila masa kita sepatutnya kita bayar pakai cash duit kita sendiri, tapi bila masa seseorang tu dia pakai kad kredit, bila dia tak cukup gaji lah, bila dia tak ada cash okey, jadi masa itulah dia memaksa dirinya memakai kad kredit maksudnya suruh bank bayar dulu baru dia bayar balik pada bank tu okey. Kredit juga boleh bermaksud jumlah wang yang boleh dipinjam. Contohnya, untuk kad kredit, jika had kad kredit ialah RM10,000, maka pemilik kad tersebut mempunyai kemampuan untuk membeli barang atau membuat transaksi sehingga bernilai RM10,000 kad itu. Okey. Maksudnya kalau ada barang tu berharga RM12,000, kad tu limit RM10,000 sahaja. Maka orang tu dapat bayar maksimum RM10,000 sajalah. Lagi RM2,000 dia kena top up dengan cash cash. Duit dia sendirilah. Kan? Tapi ada orang dia combine. Dia ada dua kad. Dia ada dua kad daripada dua bank. Okey. Yang pertama dia swipe RM10,000. Habis RM10,000. Kad yang kedua daripada bank had lain, dia tambah lagi RM2,000. Ada juga. Okey, sebab tu bank kejar kita, mana-mana bank, walaupun dah tahu pegawai bank tu dah tahu kita dah ada kad kredit tapi dia nak kita pakai hak dia punya juga. Macam tu sebab boleh combine macam tu. Hutang biasanya membawa maksud suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. Jika suatu urus niaga dibuat dengan menggunakan kad kredit, maka kredit pada kad itu akan bertukar menjadi hutang. Belanjawan peribadi ialah anggaran pendapatan dan perbelanjaan seseorang individu untuk satu tempoh tertentu. Amalan membuat belanjawan peribadi amat digalakkan supaya individu dapat merancang perbelanjaan secara berhemah, B. mengelak daripada berbelanja berlebihan, C. menabung. Okey. Jadi siapa yang nak pakai kad kredit tu kena dia mampu inilah tiga-tiga ni Okey. Seterusnya, bagaimanakah anda menguruskan kredit dan hutang dengan bijaksana? Okey, yang pertama, pengguna kad kredit perlu menjelaskan bayaran hutang dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank untuk menikmati tempoh tanpa faedah. Tanpa faedah ni ialah denda yang dikenakan. Kedua, membayar jumlah penuh yang tertera pada penyata kad kredit. Okey, maksudnya jumlah penuh minima yang perlu dibayar. Bukannya hutang RM1,000 kena bayar RM1,000 pada bulan depan, tak. Maksudnya dia akan bedakan kepada amount yang lebih kecil dan akan makan bulan yang lama sikit lah. Okey.
Contohnya hutang 1,000, kita kena bank tu bagi 5 bulan untuk bayar. Jadi 1,000 bahagi 5 bulan ialah RM200 sebulan. Okey. Jumlah minimum yang dibayar oleh pemegang kad kredit memberi peluang kepada bank untuk mengenakan cas atas baki dan juga boleh menyebabkan cas bayaran lewat dikenakan. Ni yang cikgu sebut tadi. Kalau kita bayar jumlah tu kurang daripada yang dikendaki bank bayar, bank nak kita bayarnya, maka dikenakan cas. Okey. Tapi kalau tak bayar langsung lewat, ambil 2 bulan untuk bayar, jadi ada lagi tinggilah nilai cas bayaran lewat ni. Campur dengan cas yang ni tadi, cas sebab bayar sikit je. Jadi 2 kali cas lah. Membayar pada tempoh diskaun tunai bagi pembayaran hutang. Okey. Diskaun tunai bagi pembayaran hutang. Kadang-kadang ada 1 bulan dia dikenakan diskaun. Diskaun membayar pada tempoh diskaun tunai. Kadang-kadang dia bagi kelonggaran lah. Dia tak kenakan faedah lah. Okey, tak kenakan faedah. Jadi kita bayar harga kurang lagi lah. Jadi bayar pada waktu tu okey jugalah. Okey, contoh kena bayar pada setiap 10 hari bulan. Setiap bulan pada 10 hari bulan contoh. Masa tu lah tempoh diskaun tunai. Dah ada diskaun lah. Okey. Boleh tak sampai sini saja? Cikgu ada hal. Jadi kamu teruskan membuat latihan ni lah. Boleh Sambung nanti ya cikgu. Sambung nanti lah. Sebab cikgu ada hal perkara ni jugalah, emergency boleh. Okey, dan buat kerja lah. Maksudnya kelas belajar offline lah kan?